Indah sungguh tasik pulako, saudari. Saya setuju dengan saudara, sangat tenang airnya. Muhammad Hafiz nama diberi. Dan saya Nur Aina Farhani binti Marzuki. Cantik si Aina hendak ke mana? Gelang dan rantai sentiasa ada. Usah dipikir gundah gulana. Terimalah soloka dari kanda. Jadikan belajar satu kegemaran. Meningkatkan ilmu itu sasaran. Jangan mengalah hadapi cabaran. Usia jangan jadikan ukuran. Walaupun sudah ada kerjaya, tambahlah ilmu selagi terdaya. Ilmu bertambah meningkat upaya. Masa depan terjamin niscaya. Tiada umur untuk belajar, muda dan tua semuanya wajar. Tidakkah salah ilmu dikejar? Itulah tanda insan terpelajar. Carilah ilmu bukan seteru. Carilah tempat untuk dirimu. Tetap matlamat, jangan keliru. Marilah mula semangat baru. Naik jeti di Kuala Kedah, ke Kuala Kedah membeli ikan untuk menghibur hati yang gundah. Sajak pendidikan bakal kudendangkan. Dia tidak pernah meminta untuk lahir sebegitu rupa. Namun kecilnya diri menyanggah takdir yang Maha Esa. Sebuah suratan tertulis sudah, sebuah kehidupan harus tetap diteruskan. Seorang insan istimewa menapak dalam reda, menggalas payuh dalam senyum paksa. Betapapun simpati mata memandang, pasti tiada bandingan dengan derita diri menempuh cabaran. Seorang insan istimewa, anugerah suatu ujian, amanah suatu tuntutan. Biar sukar mesti disempurnakan, luas buana mereka tetap punya ruang. Meneruskan kehidupan selagi Tuhan mengizinkan. Bantulah, bimbinglah, seikhlas hati, setulus budi. Tuhan pasti merestui. Sampah diletak lalu dialih pula di tepi kereta. Wanita sekarang amatlah memilih pula lelaki berharta. Apa nak heran sampah dialih, sampah sendiri pun tuan lupa. Apa nak heran wanita memilih, kalau lelaki pun memilih rupa? Merebus lokan dalam kuali, ambilkan arang berpotong-potong. Biadah dan sukan menyihatkan diri, tapi mengapa padang sentiasa kosong? Ambil buah, dipotong-potong, mahu dihidang untuk si jet. Mana tidak, padang kosong, leka bermain dengan gadget. Kait cempedak di kampung losong, galah sebatang sedepa panjang. Padang tidak pernah kosong, pagi petang dikunjung orang. Cantik si dara berselumpuri, jatuh terduduk, mulut terlopong. Biadah dan sukan menyihatkan diri, padang jangan dibiarkan kosong. Atas menara cantik pandangan, dapat melihat tasik cermin. Makanan segera jadi pilihan, kesihatan diri dapatkah terjamin? Jikalau diri sentiasa muram, ayuh bercuti di tasik cermin. Makanan segera banyak garam, tentulah kesihatan tidak terjamin. Tengah segera layar-layaran, tiada sampai berganti rakit.
Makanan segera asal sayuran, enak dimakan, cegah penyakit. Tarian Melayu gerak senada menghibur pengantin atas pelamin. Asal makan berpada-pada, badan sihat pasti terjamin. Gerak bari langkah melangkah, merdu suara hamba dendangkan. Perak negeri warisan sejarah, bagaimana cara mahu hebahkan? Anak berbilis, terbangnya rendah, hinggap seekor, hidahan kenanga. Perak negeri, warisan sejarah. Adakan kempen, itulah caranya. Pelbagai negeri, pelbagai daerah, pelbagai warisan dan juga sejarah. Zaman IT dan teknologi terserlah, itulah cara menghebahkan sejarah. Anak muda jadi kelasi, berlayar samudera ke negeri Sabah. Media sosial, wadah komunikasi, begitulah Perak boleh dihebah. Bersua lagi kita saudari. Apa khabar saudara hari ini? Sihat je saudari. Saudari pula? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan hari ini asyik juga kita berpantun. Namun apakah definisi pantun itu sendiri saudari? Baiklah, saudari akan terangkan apakah maksud pantun. Pantun merupakan puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman lagi. Pantun terdiri daripada 4 baris serangkap, 4 perkataan sebaris, mempunyai rima A-B-A-B dengan beberapa variasi dan pengecualian. Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada 2 iaitu rangkap pembayang dan rangkap maksud. Oh, kalau begitu, pantun ni boleh terdiri daripada 2 ataupun 4 rangkap lah saudari. Betul? Oh, faham? Apa kata kita cuba berpantun? Boleh juga saudari. Ya. Pergi sekolah membawa bekal. Sebelum berangkat, tak lupa sarapan. Andai-pandai, banyak akal. Dialah paling cerdas cikatan. Boleh saudara terangkan? Okey, pantun ni membawa maksud orang-orang yang pandai, dia juga banyak akalnya saudari, dan orang-orang yang pandai ni dia mempunyai otak yang cerdas. Begitu saudari. Begitu. Baiklah, saudari akan cuba untuk berpantun juga. Bangun pagi langsung ke sawah, di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Daripada pantun ini, ianya menceritakan tentang kita menuntut ilmu bukan hanya sahaja untuk menggulung segulung ijazah, tetapi juga untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan juga di akhirat. Dari daun hingga ke akar, buah apple jadi rebutan. Apabila malas untuk belajar, bersiaplah tanggung kebodohan. Pantun ini membawa erti apabila kita malas untuk belajar, kita perlu menanggung kebodohan dan juga peritnya pada masa hadapan kelak. Oleh itu, jika pohon harus dipanjat, kaki jangan melompat-lompat. Jika ingin naiknya darjat, ilmu dan iktikat harus diangkat. Pisau di dapur harus diasah supaya daging dapat dicacah. Belajar tanpa mengenal lelah, nescaya nanti dapat faedah. Pantun ini memberitahu kita bahawa kita harus belajar tanpa mengenal lelah. Walaupun setiap hari kita menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan, akhirnya kita akan dapat faedah daripada pelajaran kita. Pantun yang kedua ialah di antara semak belukar ada ular serta mangsanya. Jika rajin dalam belajar, niscaya pintar dan bijaksana.
Pantun ini pula mengisahkan jika kita rajin dalam belajar, pastilah kita akan pintar dan bijaksana dan memperoleh kebaikan serta kejayaan pada masa hadapan. Petang datang para tetamu, jauh dari seberang sana. Rajinlah engkau menjangkau ilmu sebagai bekal di hari tua. Tanam kenanga di tepi taman, bunga melati tidak berdahan. Kerana ilmu alasannya iman, agar mulia di sisi Tuhan. Pantun ini memberi maksud ilmu amatlah Pantun ini memberi maksud ilmu amatlah tinggi di sisi agama agar kita diberkahi oleh Tuhan. Sesiapa yang mengaku sayang, meluah cinta harus bermuhasabah. Sejauh mana telah memberi, berilah perhatian, kemaafan, doa, pertolongan, masa dan pengorbanan. Kita belajar tentang keikhlasan di sekolah yang bernama dipinggirkan, dilupakan dan disalah tafsirkan. Tidak dihargai, tidak diingati dan tidak mendapat ganjaran. Sesungguhnya ikhlas itu bebas. Ilmu itu cahaya, kejahilan itu kegelapan. Lebih baik mencari cahaya daripada mengutuk kegelapan. Ilmu itu ialah jalan menuju iman. Mujahadah adalah langkah kita menujunya. Guru yang terselah kepandaiannya, diri terasa ingin menghargainya. Guru yang memandaikan pula, diri terasa dihargai apabila bersamanya. Guru yang baik membuat kita terasa kecil dengan keluasan ilmunya, tetapi guru yang hebat membuat kita terasa besar apabila dihargai dengan ketinggian akhlaknya. Wah, sungguh hebat saudari Aina dalam mendeklamasikan sajak. Sajak merupakan puisi Melayu moden yang berbentuk bebas. Apa yang dimaksudkan dengan bebas ialah tidak terikat pada jumlah baris, perkataan sebaris, rangkap dan juga rima. Pasyak hayatilah sirah, lihatlah keagungan sejarah. Menceritakan kisah seorang pendidik, tidak goyah, tidak lemah, tidak mengalah. Walau dihujani ancaman fitnah. Beliau tutur kata budi bicara terselah, menjadi teladan, menjadi contoh. Berkata dan berbuatlah, itulah rahsia dan hikmah. Menjadi pendidik disegani bangsa, tidak kedengaran di telinga, tidak kelihatan di mata, tidak bercermin di minda. Beliau kecewa, alpa dan besar kepala. Hakikatnya beliau bersikap wajar. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan kami. Andai ada masa bersua lagi. Melarik halus papan di Jawa, tersegang kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, terpisah jua. Semoga ketemu di lain waktu. Sekian, terima kasih. Udah.